perkawinan ingin membentangkan mengenai tajuk adat dan pantang larang dalam perkawinan masyarakat Cina. Hai, nama saya Nur Syairah binti Azman, nombor metrik 420-300-1061. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan dalam pantang larang perkawinan masyarakat Cina. Pengenalan. Perkahwinan dalam masyarakat Cina merupakan satu titik tolak yang membawa maksud suatu perubahan yang besar dalam sesebuah kehidupan mereka. Perkahwinan penting bagi mengekalkan institusi keluarga dan melaluinya keturunan nenek moyang mereka dapat diteruskan kepada suatu generasi kepada generasi yang lain. Okey, saya akan menerangkan berkaitan merisik. Adat merisik dijalankan untuk mengetahui latar belakang si gadis yang dihajati. Masyarakat Cina terlalu mengambil berat tentang nama, keturunan, pribadi, watak dan juga tingkah laku si gadis. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan perkahwinan yang berkekalan. Cara merisik terpulang kepada ibu bapa kerana pada lazimnya ibu bapa pada pihak pengantin lelaki akan menanyakan kenalan dan rakan taulan yang kenal dengan keluarga si gadis tersebut. Sebahagian masyarakat Cina lebih gemar mengadakan perbincangan di restoran-restoran yang disertai dengan saudara mara yang lain. Tradisi makan bersama amat penting dalam masyarakat Cina kerana ia dapat mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua belah keluarga. Perbincangan ketika merisik adalah bertujuan dalam perkara-perkara umum, terutamanya berkenaan dengan latar belakang keluarga pihak perempuan dan juga pihak lelaki dan juga asal keturunan. Itu sahaja daripada saya. Saya akan beralih kepada kawan saya yang seterusnya. Yang pertama, keluarga pihak lelaki akan berkunjung ke rumah keluarga pihak perempuan bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan majlis perkahwinan. Yang kedua, ibu bagi pihak perempuan akan cuba berbincang dan juga berunding mengenai jumlah mas kahwin, meja yang diperuntukkan ketika majlis sedang berlangsung dan memilih hari dan tarikh yang bersesuaian. Yang ketiga pula, keluarga daripada pihak lelaki tidak akan cuba untuk tawar-menawar bersama dengan keluarga pihak perempuan kerana ia akan dianggap sebagai menjatuhkan maruah pihak lelaki dan juga pengantin lelaki. Yang keempat, ibu bapa pihak lelaki akan berbincang bersama dengan pengantin lelaki untuk menunaikan segala permintaan daripada pihak perempuan. Yang terakhir ialah setelah kedua-dua belah pihak saling mengenali antara satu sama lain dan telah mencapai persetujuan di dalam perbincangan tersebut, maka adat bertunang barulah dijalankan. Yang pertama, ia dilakukan ataupun dijalankan berdasarkan kalender Cina dan hendaklah bersesuaian dengan bintang kelahiran kedua-dua pasangan tersebut. Yang kedua, mereka akan menggunakan khidmat tukang tilik untuk penetapan tarikh mengikut sebuah buku yang dipanggil tongsu. Okey, yang ketiga, bakal pengantin lelaki akan berkunjung ke rumah pengantin perempuan untuk menunaikan permintaan. Dan yang keempat, upacara bertukar cincin akan dijalankan mengikut masa yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, sebagai bukti penerimaan ataupun tanda persetujuan, pihak perempuan akan menyerahkan sekeping kertas merah yang dipanggil ngensang. Dan yang terakhir, tukang tilik akan menghitung hari dan juga masa yang bersesuaian berdasarkan kedua-dua ngensang dan dicatatkan pada sehelai kertas merah yang dinamakan nikor. Yang pertama, pengantin lelaki dilarang mempersembahkan seekor angsa hidup di hadapan keluarga pengantin perempuan. Yang kedua ialah ketika pengantin perempuan memasuki rumah, mertua dan juga kakak ipar tidak seharusnya menghadap pintu ketika pengantin perempuan sedang masuk.
Okay, nama saya Maizatul Akmal Izzati binti Qamaruddin, nombor metrik 42030018831. Okey, saya akan membentangkan pantang larang perkahwinan kaum Cina. Okey, pantang larang perkahwinan antara perkara besar dan penting bagi kaum Cina, ianya adalah peralihan yang akan mempengaruhi seorang lelaki. Antara pantang larang yang ada semasa perkahwinan adalah kamu tidak boleh memakai baju berwarna hitam atau gelap. Ini kerana kaum Cina beranggap satu majlis perkahwinan ni adalah satu majlis yang meriah dan meraikan. Jika ada tetamu yang memakai baju berwarna gelap atau hitam, ia akan membawa aura yang negatif. Diorang beranggap pemakaian baju yang gelap ataupun hitam membawa aura yang negatif. Selalunya pemakaian begini ataupun warna yang hitam ataupun gelap, mereka akan memakainya pada jika ada berlaku kematian. Okey, terdapat upacara minum teh. Pasangan hendaklah memberikan teh kepada ahli keluarga yang lebih tua sebagai tanda pengenalan antara satu sama lain. Ini seperti tanda hormat daripada macam seorang pengantin, pasangan pengantin ni akan memberikan teh kepada orang ataupun ahli keluarga yang tua hinggalah yang mudalah, untuk kira ini sebagai macam salam perkenalan antara pengantin dengan ahli keluarga. Seterusnya, pemakaian berwarna merah sangat digalakkan sebab mereka beranggap warna merah ini adalah warna yang ong ataupun warna yang beruntung, warna yang membawa tuah untuk mereka. Okey, seterusnya, tetamu yang kematian ahli keluarga tidak boleh memberi ampau kepada bakal pengantin. Ini sama seperti yang pertama tadi. Mereka mengelakkan, seperti mengelakkan berlaku sesuatu ataupun mengelakkan sesuatu yang kurang baiklah. Yang seterusnya adalah tarikh perkahwinan mesti dielakkan dari berlangsung pada bulan perayaan hantu Xingming ataupun bulan 4, kerana bulan ini mereka bulan yang tidak sesuai ataupun bulan yang dikecualikan lah, sebab itu kan bulan hantu, bulan yang tidak sesuai untuk menjalankan perkahwinan. Okey, seterusnya, pasangan pengantin yang mempunyai nama keluarga yang sama tidak digalakkan kerana adalah untuk mengembangkan ahli keluarga itu sendiri. Jika pengantin ini berkahwin dalam ahli keluarga ataupun saudara mara mereka, ini tidak mengembangkan ahli keluarga berkenaan. Jika dia berkahwin, contoh jika pengantin ini berkahwin dengan orang yang lain ataupun bukan saudara mara mereka, ini akan lebih mengembangkan ahli keluarga ataupun meramaikan ahli keluarga mereka. Okey, kesimpulannya,
Masyarakat Cina mempunyai pantang larang ketika perkahwinan yang banyak dan masih lagi diikuti oleh masyarakat Cina zaman sekarang, tetapi bilangan semakin hari semakin sedikit. Ia bergantung pada kesesuaian pantang larang itu sendiri serta kepentingannya. Selain itu, tempat tinggal juga mempengaruhi pengamalan pantang larang. Kebanyakannya masyarakat Cina akan menetap di kawasan bandar sudah kurang mengikut pantang larang kerana kemajuan di pusat bandar dan faktor cara hidup keluarga, manakala masyarakat Cina di kampung masih lagi yang mengamalkan pantang larang nenek moyang mereka. Refleksi. Masyarakat Cina mempunyai banyak kepercayaan dan juga amalan yang diamalkan sejak beberapa generasi dahulu. Adat dan pantang larang yang diamalkan menunjukkan suatu identiti dan juga warisan masyarakat Cina. Setiap amalan dan juga adat masyarakat Cina mempunyai pengertian dan juga signifikan yang tersendiri, bukan sahaja melambangkan norma-norma yang wujud di dalam masyarakat Cina, bahkan mempamerkan terhadap nilai amalan yang menjadikan pegangan masyarakat Cina. Namun begitu, sesetengah adat dan juga pantang larang ini tidak lagi diteruskan selaras dengan perubahan zaman dan juga semasa. Refleksi yang boleh dibuat berdasarkan kajian yang telah kami jalankan ialah adat perkahwinan dalam masyarakat Cina ini mempunyai amalan dan juga tradisi serta kepercayaan yang menarik serta berbeza dengan kaum yang lain, dan juga di dalam adat perkahwinan mereka ini mereka mempunyai sifat yang bertoleransi dan juga kita mempunyai sifat yang bersatu padu walaupun dalam masyarakat sendiri. Sekian, terima kasih.